A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Wa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, dan banyak kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali kita pada petang ini untuk kita sama-sama meneruskan kuliah kita dengan mengambil faedah daripada kitab yang bertajuk Jalan Golongan yang Selamat, karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu ta'ala. Sebuah kitab yang membahaskan aspek yang terkait pokok agama, iaitu at-tauhid wal iman, dan lawannya, pembatalnya, iaitu asyirk. Dan kitab ini memuatkan secara komprehensif 46 penjelasan yang mudah-mudahan dengan mempelajarinya akan mengukuhkan kita di atas tauhid, berjalan dengannya, dan mengajak manusia kepadanya dan mati di atasnya. Dan inilah dia tujuan asasi, ya, Allah jadikan kita sebagai hamba-Nya, agar mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya dan berlepas diri daripada segala kesyirikan dan sekutu-sekutunya. Inilah di antara salah satu makna atau maksud al-Islam, iaitu wal istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu adalah kamu berserah diri dengan mentauhidkan Allah, ya, dalam beribadah kepadanya, dan pada masa yang sama kamu menjauhkan diri daripada syirik dan segala sekutu-sekutunya. Maka itulah sempurna keislaman seseorang. Maka untuk kita mendapatkan sempurnaan itu menjadi kewajipan kita. Yang pertamanya adalah talabul ilm, menuntut ilmu. Sebab itu menuntut ilmu syar'i adalah wajib sampai kita mati. Lagi banyak kita belajar, lagi banyak perkara yang tidak kita ketahui, lagi banyak perlu kita ambil tahu. Dan makin bertambah ilmu seseorang, maka makin tinggilah darjat dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan betapa banyak tak terhitung, ya, hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu syar'i. Dan Allah menjelaskan betapa mulianya orang yang berilmu berbanding dengan orang-orang yang tidak berilmu, ataupun ketinggian ilmu seseorang itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, Allah mengangkat darjat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu di antara kamu beberapa darajat. Jadi orang yang berilmu itu adalah orang yang mulia. Kerana apa? Telah tersingkir daripadanya kejahilan. Mulianya seseorang itu dengan ilmu. Dan ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai mukadimah, dan sekarang kita masuk kepada, ya, pelajaran kita. Kalau tak silap masih berada pada bahagian yang ke-20 pada muka surat 100 di bawah tajuk fenomena syirik, dan kita berhenti pada poin yang ke-6. Betul? Dan kita akan masuk pada poin yang ke-7. Jadi Syekh rahimahullah menjelaskan tentang realiti semasa di zamannya, dan realiti di zaman itu sama juga sampai sekarang. Kerana
Syirik fenomenanya adalah tetap berlaku di sepanjang zaman. Wajahnya sama, cuma masa dan tokoh pelakunya saja yang berbeza. Bila sejarah bermulanya syirik, sebagaimana yang kita ketahui, diawali dengan diutusnya Nabi Nuh AS kepada kaumnya yang telah menyimpang keluar daripada aturan tauhid, menerusi pintu iaitu sangka baik, cinta pada orang-orang soleh, yang akhirnya orang-orang soleh itu diangkat kedudukannya sama taraf dengan Allah Ta'ala. Akhirnya mereka itu disembah. Jadi begitu liciknya syaitan dalam menipu manusia untuk menggelicirkan manusia, ya, mengikut ranking yang paling utama, yaitu agar orang yang beriman tercabut imannya. Jadi syaitan ini datang kepada manusia menerusi pelbagai arah. Quran sebut dari arah kiri, kanan, depan, belakang. Jadi syaitan ini dia punya strategi dia adalah yaitu all out by all means. Yes. Jadi syaitan ni dia punya kesungguhan dia memang sangat menakjubkan. Tak pernah give up, tak pernah putus asa, ya, dan memiliki kesabaran yang sangat tinggi. Itulah syaitan. Sebab itu dia berjaya. Majoriti manusia di atas muka bumi ni sampai hari kiamat, majoriti berpihak kepada syaitan. Setuju atau tidak? Di zaman kita mudah saja nak tengok, ya, lebih kurang total population manusia di atas muka bumi sekarang, katakan anggaran sekitar 8 bilion. Out of 8 billions, how many Islam? Only lebih kurang 2 billion. Balance 6 billion orang kafir yang terdiri daripada pelbagai aliran kepercayaan. Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasara satu kumpulan. Kemudian orang-orang musyrik yang terdiri daripada pelbagai bentuk-bentuk penyembahan mereka. Jelas sekali, ya, majoritinya berada di pihak syaitan. Dan yang 2 bilion Muslim itu belum tentu semuanya yang very purely follow through, ya, jalan yang telah ditetapkan bagi mereka. Dan berlaku pula banyak penyimpangan. Dan Nabi SAW sebut umat Islam akan berpecah pada 73 golongan. Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semua akan masuk neraka. Umat Nabi SAW. Kecuali satu. Ya. Siapa satu itu? Ma ana alaihi wa ashabi. Aku dan para sahabat yang berjalan di atasnya. Ya, jalan apa? Itulah jalannya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, yaitu jalan yang lurus. Ma makna as-sirat al-mustaqim? Yaitu orang yang berpegang teguh, akrab, erat, patuh, taat kepada qala Allah, yakni Al-Quranul Karim, wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seseorang itu tak akan dapat berada di jalan lurus dengan sebenar-benar lurus kalau dia tidak berinteraksi akrab dengan kedua-dua sumber ini. Sebab itulah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum. Ya, aku tinggalkan kamu dua perkara. Forever. Kamu tak akan sesat. Abadan. Selama mana kamu berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah. Jadi soalan ini boleh kita lihat pada diri kita, self-evaluation. Sejauh mana kita telah, ya, mengakrabkan, mendekatkan, ya, berteman dengan dua sumber ini. Dengan pemahaman. Ya. Quran insya-Allah tidak ada masalah bagi kita. Selalu kita baca. Dan pada masa yang sama kita lihat terjemahannya, translationnya. Dan sesekali kita cross-reference dengan tafsir yang available dalam bahasa Inggeris, terjemahannya, tafsirnya. Begitu juga dalam bahasa kita. Sudah tidak ada, ya, kesulitan di situ. Tetapi hadis ini persoalannya. Berapa ramai di antara kita yang di rumahnya ada kitab hadis yang dia cross-reference bila dia membaca sesuatu huraian. Contoh, dalam kitab ini kita jumpa hadis-hadis Nabi SAW. Ya, contoh Nabi SAW bersabda, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya, memanglah direct ni ayat ni jelas. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Kenapa mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. So nak tahu dia punya explanation tu, elaboration, ucapan Nabi SAW, kita kena rujuk di mana? Ya, untuk mendapat ketepatan, maka kita rujuk kepada huraian para ulama hadis. Jadi kena lihat kitab-kitab hadis dan juga penjelasannya. Jadi ini memerlukan kerja keras kita untuk membuat rujukan silang. Jadi hendaklah di rumah kita ada kitab-kitab hadis. Sekarang dah available pun yang terjemahan complete set, ya, Sunan Sittah. Kitab-kitab tebal ni bukan untuk kita baca page by page, bukan. Each word, kalimat demi kalimat, verbatim. No.
as a reference bila kita perlu, betul kan? Dia baca dia nak cari, oh hadisnya sekian nombor, cross reference dia di kitab ini, buka buku surat itu, kemudian di huraiannya di kitab ini, cari di situ. Ya, dan sekarang dah mudah sebab ada website. Kalau tiada buku fizikal, websitenya ada, kita boleh cari. Persoalannya mau atau tidak. Tu. Bagi orang yang menuntut ilmu, ini perkara yang hendaknya dia biasakan. Ya. Baik, kembali. Jadi kita berhenti pada poin yang ke-6, di mana sebelum ini Syekh Rahimahullah telah menjelaskan ya, keadaan umat Islam di mana mereka berhadapan dengan serangan yang paling berbahaya, iaitu syirik. Kerana syirik membatalkan tauhid. Dan itulah misi syaitan. Syaitan ni datang menyerang manusia, orang beriman, daripada sekurang-kurangnya 8 atau 7 jalan. Jalan yang pertama, ni dia punya main, ya, priority syaitan. Cari jalan bagaimana agar manusia melakukan syirkun akbar. Sebab syirkun akbar terbatal keislaman. Murtad dia, keluar daripada agama. Gagal menerusi syirkun akbar, dia pergi pada syirkun asghar. Tak batal akidah dia, tapi terbatal pahala amalannya. Dua-dua ni nanti, ya, natijahnya adalah mendapat kemurkaan, dihumbankan ke dalam neraka. Yang ketiga, gagal menerusi jalan pertama dan kedua, dia pergi menerusi jalan yang ketiga, iaitu jalan bid'ah, mensyariatkan sesuatu yang tak disyariatkan oleh Allah. Betapa banyak manusia jatuh. Yang pertama pun dah jatuh, yang kedua pun dah jatuh, yang ketiga pun dah jatuh. Tiga-tiga dia jatuh. Ya, kecuali dia memiliki kekebalan yang sangat luar biasa. Dia ada bulletproof. Dengan apa? Ilmu. Ilmu tu yang nak selamat ni. Kalau tiada ilmu, mudah sekali dia jatuh. Ya. Gagal jalan yang ketiga, syaitan pergi menerusi jalan yang keempat, iaitu ya, menyebabkan seorang jatuh dalam dosa-dosa besar. Selain daripada tiga. Tiga ni dah besar lah. Ni yang keempat. Tak solat, tak puasa, tak keluar zakat. Ya, itu hubungan dia dengan Allah. Hubungan dengan manusia, tak jaga mulut. Ya, memfitnah, mengutuk, mengata, menghina, mencerca, meremeh, macam-macam lah. Ya. Gagal menerusi jalan keempat, dia pergi jalan kelima. Jalan kelima apa? Iaitu mengutamakan sesuatu yang tak patut diutamakan. Ni priority. Ya, patut kerja A buat, dia pergi buat kerja B. Ya, yang tidak mendatangkan apa-apa faedah. Akhirnya habis masa begitu saja. Gagal menerusi jalan kelima, pergi jalan keenam. Berlebih-lebihan dalam perkara yang harus. Banyak tak manusia jatuh? Jatuh belaka ni semua. Ya, berlebih-lebihan dalam perkara yang harus. Pagi Ahad basuh kereta. Tak hantar kedai basuh tu, dia basuh sendiri. Ya, 3 jam, 4 jam dia kilat kereta. Jap-jap lap sana, jap-jap lap sini. Habis 4 hours. Sedar-sedar dah tengah hari dah. Nak makan tengah hari. Habis masa. Betul kan? Gagal menerusi jalan ni. Jalan yang terakhir, tiada siapa pun orang yang selamat. Ya, bagaimana? Solat lupa, duduk dalam kuliah tak faham. Badan ada dalam kuliah tapi bidan dan roh berjalan berata keluar. Tu contoh nak buat syaitan. Syaitan dia sangat bijak, very highly creative. Syaitan ni very well experienced, betul kan? Tu. Ya. Tapi macam mana kita nak bijak lawan dia? Dengan ilmu. Kalau tiada ilmu, habis. Dan itulah penyebab manusia jatuh ke perangkap syaitan. Baik. Yang ketujuh, muka surat 103, melakukan perjalanan menuju ke kuburan. Purposely. Well planned. Memang dia rancang. Tahun ni kita nak melakukan perjalanan ke 7 kuburan di 7 benua. Oh, kalah pergi haji dan umrah, beribu duit habis. Sekarang ada package wisata religi, dia panggil, kalau ke Indonesia. Siap, nak masuk ke tempat tu ada tulis. Dia punya pintu gerbang, wisata religi Sunan Ampen. Wisata atau wisata? Pusat pelancongan. Pelancongan agama. Dia guna nama agama tu. Jadi ditempelkan pada istilah-istilah yang nampak very impressive. Macam kita lah sebut makanan sunnah, betul kan? Habis kalau makan rambutan tu tak sunnah. Makan durian tak sunnah. Betul tak? Itu bentuk penipuan, syubhat yang didatangkan. Ya, dia tukar istilah-istilah. Seperti apa? Lagu Islami, nasyid Islami. Dia pelbagai. Dulu disebut social Islam. Socialist Islam dan pelbagai lagi. Macam-macam. Ya, Islam tak berhajatkan kepada perkara-perkara tersebut. Islam. Ya, tidak ada yang boleh ditempelkan kepadanya. Tu. Baik. Melakukan perjalanan menuju kuburan tertentu untuk mencari berkah atau memohon kepadanya adalah tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW bersabda, la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Ya, dilarang, tidak diperbolehkan
iaitu perjalanan yang dipaksakan, purposely plan. Tu, kecuali kepada ketiga masjid. Yang ni dituntut. Ya, al-Masjidil Haram wa masjidi hadha wal Masjidil Aqsa. 3 masjid ya, yang kita disunahkan untuk berniat dan mencari jalan untuk pergi kepadanya. Yang pertama, Masjidil Haram, Baitullah Al-Haram. Ya. Ini orang pergi umrah, pergi haji orang sampailah. Masjidku ini Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Yang ni payah sikitlah. Yang 2 tadi tu dalam satu tempat, satu negara, betul kan? Tapi Masjidil Aqsa ni kena ikut perjalanan route yang berbeza. Ya, muttafaqun alaih. Jadi hadis ini jelas, iaitu Nabi SAW menjelaskan, ya, barang siapa yang berniat untuk bermusafir menziarahi sesuatu, maka yang dituntut adalah ini. Adapun tentang purposely berniat untuk menziarahi kuburan-kuburan, itu tiada tuntutan dalam agama. Ya, yang peliknya manusia kebanyakannya melanggar aturan ini. Mereka berbondong-bondong, bersusah payah pergi ke kuburan-kuburan. Ya, melakukan perjalanan yang jauh. Ya, sehingga mengeluarkan wang yang tidak sedikit. Yang sepatutnya berbondong-bondong ke masjid. Ke masjid, berbondong-bondongnya. Tapi begitu bersemangatnya mereka. Bila mereka sampai, kumpulan gerombolan mereka penuh di kuburan itu. Dan yang lebih menakjubkan, mereka begitu bersemangat dan bersungguh melakukan pelbagai ritual ibadah di kuburan. Padahal kuburan bukan tempat ibadah. Ni. Ini kan kesamaran, syubhat. Syaitan datang menghiasi. Takkan salah tengok yang datang tu bukan orang biasa, alim ulama, tok guru. Penampilan pun tengok tak sama seperti kamu yang melarang. Yang kamu duk ceramah tak boleh. Ya. Padahal yang tak boleh itu siapa? Nabi SAW. Ya. Kalau kita lihat kepada sejarah, bila kita nak pastikan sesuatu itu berdasarkan satu kenyataan Nabi SAW. Satu dari sisi apa? Nak kuatkan dia lagi. Dari segi aplikasi ucapan Nabi SAW. Betul kan? Tengok, ada tak para sahabat membuat program, iaitu beramai-ramai berbondong-bondong pergi ke kuburan-kuburan? Tak pernah ada. Ya. Begitu juga para tabi'in. Begitu juga para tabi' dan tabi'in. Sebab itu bukan keutamaan. Mereka tahu bukan keutamaan. Dan kuburan itu pun, kalau mengikut sunnahnya, tidak digalakkan sering-sering ke kuburan. Tak disuruh selalu. Ya. Disuruh secara berkala aja. Minggu ni pergi, minggu depan pergi, minggu depan pergi, minggu depan pergi. Tak. Ya. Dan pergi itu dengan satu tujuan saja. Yang paling utama. Satu, untuk memberi manfaat kepada ahli kubur. Satu lagi, untuk kita yang menziarahinya. Untuk ahli kubur, kita mendoakan dia. Untuk kita, sebagai mengingati kematian. Ya, agar lembut hati, insaf. Kalau akulah yang berada di posisi ini, bagaimana agaknya? Begitu. Baik, jika kita ingin pergi ke Madinah Al-Munawwarah, ini selalu syubhat yang didatangkan. Ya, kerana ada orang yang purposely tujuan dia nak pergi ke kuburan Nabi SAW yang mulia itu. Bukan nak pergi masjid tu, nak pergi ke kuburan. Sepatutnya dia kena niat pergi ke masjid, sebab itu yang diperintah, Masjid Nabawi. Dan automatically di situ ada makam yang mulia Nabi SAW, dia akan menziarahinya. Betul kan? Tu aturan. Jika kita ingin pergi ke Madinah Al-Munawwarah misalnya, kita boleh mengatakan kami pergi untuk berziarah ke Masjid Nabawi, kemudian menziarahi makam Nabi SAW yang mulia. Ini sudah tentu. Tak ada orang yang beriman kalau pergi ke kuburan, ke Masjid Nabawi, tak ziarah kubur Nabi SAW. Betul kan? Tu. Apatah kita lagi yang jauh ni. Ya, hari-hari kita lalu depan. Ya, depan makam Nabi SAW. Jadi kita pergi situ tujuannya untuk apa? Iaitu pergi dengan adab dan etika. Tak boleh meninggi suara. Ya, ketika Nabi SAW masih hidup, dilarang. Begitu juga sesudah Nabi SAW wafat. Beri salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar radhiyallahu an. Begitu cukup lah. Jalan. Jangan duk pergi situ minta doa menghadap ke kubur Nabi SAW. Bukan. Nak menghadap pusing. Arah ke kiblat. Tapi terkadang ada orang yang melanggari. Tapi Alhamdulillah. Ya. Sebab dijaga oleh orang-orang yang faham tentang tauhid. Ada penjaga di situ, betul kan? Seorang pun tak berani nak buat. Itulah bila, sebab itu agama ni kena ada yang menjaganya. Kalau tiada yang menjaganya, terjadilah pelbagai perlanggaran. Khususnya oleh orang-orang yang jahil, orang awam.
Macam-macam dia akan buat. Ya. Dia bawa gunting lagi, dia gunting kain lagi kat situ, nak ambil sikit, bawa balik buat berkat. Nak buat ubat macam-macam, betul kan? Ya, pergi ke kuburan, ambil tanah sikit bola poket, nak bawa balik. Macam-macam. Ya, sebab itu semua tempat tu diletakkan petugas. Dan petugas itu bukan saja duduk situ bagi ceramah. Duduk di penguburan Baqi' Nabi SAW itu, penguburan Baqi' para sahabat, bagi ceramah, terangkan. Tapi masalahnya dia cakap buat Arab. Dia kena letak juga. Setiap orang ada translator situ kan. Majoritinya siapa? Dia orang Nusantara muka ni. Kena translate kot Melayu. Tapi mungkin barangkali sulit Tapi di masjidnya ada penceramahnya. Ya. Kalau untuk orang Nusantara, dia ambil pelajar daripada Indonesia. Ada kerusi dia mengajar di situ. Biasanya student yang buat PhD tak situ. Ya, setakat ni pelajar Malaysia tak ada lagi lah duduk kerusi tu. Sebab pelajar Malaysia sedikit. Jadi dia ambil yang Indonesia sebab ramai, betul kan? Patut dari segi kealiman lah. Jadi kalau kita pergi umrah, pergi haji, ya, masuk Masjid Nabawi tu, kita tak pandai bahasa Arab, pergi duduk tu. Cari di mana. Alangkah ruginya 4 hari kita duduk di Masjid Nabawi, satu kuliah pun kita tak pernah duduk. Iktikaf dengar kuliah, betul kan? Biasanya selepas maghrib, isyak dan isyak atas pun ada juga kuliah-kuliah macam-macam. Itu yang bahasa Arab banyak lah. Tapi kalau yang Syekh Melayunya, ada satu tempat. Pintu apa tahu? Pintu nombor berapa? Duduk kerusi dia. Tak ingat lah, tak ambil nombor tapi cari, jumpa. Dekat Masjidil Haram, wallahu alam. Dulu ada. Dulu Syekh anak pada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah. Meninggal dah dia, Syekh Muhammad bin Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah. Betul kan? Tak berganti lah. Baik, yang ke-8. Berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini mengambil hukum selain yang diturunkan oleh Allah adalah syirik. Yang ini ganti hukum Allah dengan hukum manusia. Tetapi ini ada perincian. Seperti menentukan hukum dengan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia yang bertentangan dengan Al-Quran Al-Karim dan hadis sahih. Iaitu jika ia meyakini, ni dia punya syarat dekat sini. Iaitu dia yakin diperbolehkannya mengamalkan undang-undang buatan manusia. Dengan i'tiqad dia. Ya, dengan hati dia, dengan lisan dia, dengan perbuatan dia kata undang-undang Islam ni dah obsolete. It's not suitable for our time. Barbarian. Barbaric. Ya, undang-undang tak sesuai lah. Ya, ganas, ketinggalan zaman, polut, masyarakat padang pasir. Kalau begitu automatically kufur dia. Ya. Tetapi kalau dia tak menegakkan hukum di dalam negaranya disebabkan oleh alasan-alasan nanti apa kata orang kafir, nanti susah itu susah ini, itu belum lagi. Ya, boleh dijatuhkan kafir, tapi dia tetap berdosa besar. Ini para pemimpin ni yang tidak menegakkan negara Islam, menegakkan hukum Islam, mereka akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Dia sekurang-kurangnya kena ada usaha, kena cari jalan. Ya, barangkali dia mesti ada planning, come out with the strategic planning. Maybe it takes 100 years. Dia kena lay out dulu dia punya blueprint tu. Macam mana kita nak masuk step by step. Betul kan? Sebab mengambil kira keadaan sekarang, ya, keadaan dunia, bagaimana negara-negara yang menerapkan hukum Islam ini akan dikenakan tindakan pelbagai. Banyaklah dia kena calculate risk. Ya. Banyak pertimbangan di zaman. Sebab apa? Sebab Islam tak memimpin. Sebab Islam tak menjadi peneraju dunia. Ya. Bahkan negara-negara Islam tunduk di bawah kuasa barat, betul kan? Dari sisi ketenteraan pun dah tak mampu nak buat sendiri. Kena bergantung pada Amerika, Rusia dan sebagainya. Berperang pun terpaksa bersyarikat dengan mereka itu. Sekarang ada kuasa besar Cina pula. Lagi. Macam mana? Kelebihan umat Islam negaranya. Ya, padahal negara Islam, they are very rich in term of resources. Sangat kaya. Negara Malaysia ni kaya yang amat-amat. Apa yang tiada di Malaysia? Ada semua kan? Makanan dunia semua ada kat Malaysia. Nak makan apa? France punya taste ada? Belah mana? Rusia punya makanan ada tak? Ada. Pergi Kuala Lumpur. Ya. Pergi kat Bukit Bintang. Punya banyak kedai macam-macam. Tok Syekh Harap punya banyak sini. Kau nak makan apa? Ya. Kayanya. Tetapi begitulah bila hilang izzah terhadap agama. Ya, sebab itu pemimpin-pemimpin yang betul-betul nak kepada agama ni, ya, kebiasaannya mereka akan menghadapi pelbagai rintangan dan
tekanan. Akhirnya mereka dibunuh. Dan kalau kita belajar sejarah, kita akan temui kasus seperti itu. Tapi mereka telah melaksanakan kewajipan. Ini nak jadi pemimpin seperti ini senang tak? Sulit. Sebab apa sulit? Sebab pemimpin itu, dia adalah cerminan rakyat. Rakyatnya seperti itu, maka dapatlah pemimpin seperti itu. Ya, nak dapat pemimpin bertakwa, rakyatnya hendaklah bertakwa. Ya, tugas kita terhadap pemerintah buat apa? Berdoa. Agar mereka diberikan hidayah oleh Allah, dibantu agar mereka dapat meneraju negara ini sebaik mungkin, mengikut aturan, ajaran dan hukum Allah. Bukan tugas kita mengeji, mengutuk, menghina, mencerca dan menyebarluaskan ya tentang keburukan-keburukan mereka. Ini Islam larang. Walaupun pemimpin itu bukan pilihan kita. Ni kalau dalam belajar berakidah diajar salah satu kewajipan rakyat terhadap pemerintah yang adil tidak ada masalah, kita suka. Yang zalim tetap kita kena memberikan ketaatan. Jangan memprovokasi, jangan melakukan demonstrasi, jangan menghasut rakyat, jangan menyebarkan pelbagai perkara. What you have to do? Islam aja, be patient. Bersabar. Kamu tu yang perlu berubah. For things to change, you have to change yourself. Inilah dia change management yang diajar dalam Quran. Jangan ikut cara orang barat. Tengok Allah sebut dalam surah Ar-Ra'd ayat berapa? Ayat 11 ke ayat berapa? Innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah nasib satu kaum, satu bangsa, satu negara, ya kecuali diri masing-masing itu berubah dulu. Inilah konsep Islam, change management. Tengok Al-Quran tak sebut ya, ubah pemimpin bi amirihim, bi anfusihim. Ya, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika membentuk ya sebuah negara di Madinah. Well planned, betul kan? Well prepared. Sediakan dulu. Penduduk Madinah tu dah well prepared nak receive Nabi SAW sebagai seorang Rasul. Maknanya majoriti mereka telah mendominasi orang beriman. Bumi Madinah tidak ada orang beriman majoriti, minoriti. Bahkan ditekan, ditindas. Jadi wujudkan dulu orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Barulah boleh ditegakkan negara. Allah akan bagi kuasa itu. Sebab kuasa ini milik Allah Ta'ala. Kalau kita tengok dalam surah An-Nur ayat 55, Allah sebut kaedah. Ya Allah berjanji, wa'adallahu alladhina amanu minkum walladhina tengoklah ke depan. Ya Allah berjanji bagi orang beriman dan bertakwa, beramal soleh, Allah akan berikan pemerintahan, kepimpinan pada mereka. Ya, ayat itu menjelaskan ada 4 atau 5 syarat. Satu, beriman, beramal soleh, mereka istiqamah dan mereka tidak melakukan kesyirikan. Allah akan bagi. Dan itulah kejayaan hakiki daripada sebuah pemerintahan. Baik. Jadi termasuk di dalamnya adalah fatwa yang dikeluarkan oleh sebagai syekh yang bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan hadis sahih. Seperti fatwa dihalalkannya riba. Zaman-zaman sekarang pun ada ulama yang menghalalkan riba dengan alasan ekonomi. Ya, dihalalkannya muzik dengan alasan ya kalau kita cuba tukar saja. Kita balut dia dengan, kita kosmetikkan dia dengan terminologi Islami. Tu main gitar dalam masjid. Nampak? Macam gereja kan? Main piano sebelum nak buat seremoni. Sampai segitu. Dia gini kena faham. Hukum kena terima. Adapun kita nak berbuat, itu urusan kita, betul kan? Tapi jangan kata, tak apa, sunat aja, harus, boleh. Tak. Bila dah dikatakan itu adalah haram, jelas. Ya, alat muzik, gitar, bagai-bagai itu haram. Ya, maka ada ulama zaman sekarang kata tak haram dia. Padahal ulama dulu tu, ulama salah sepakat mengatakan alat-alat muzik, ma'azif, itu adalah perkara yang diharamkan. Itu seruling syaitan. Dan memang muzik dan hiburan ini akan pasti melalaikan manusia. Pasti. Dan banyak kerosakan padanya, betul kan? Tengok tu, konsert panggil kat Malaysia pun ni. Apa dia? Ikut kadang dah masuk dalam Facebook lalu ni kan, baca. Siap boleh bercium lelaki sama lelaki atas pentas. Nak turun bala dah. Turun bala kena juga kita. Kalau jiwa kita, hati kita tak rasa apa-apa, it's normal. It's normal. Ya, itu biasa, hak masing-masing. Habis lah, iman dah tercabut. Datang kuliah dia. Hari Ahad kat tu. Parah sungguh. Dia boleh toleransi bab tu. Sebab itu Nabi SAW sebut, nak tahu iman kita ni hidup atau tidak, man ra'a munkaran fal yughayyir bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisani, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, melihat ya, melintas di depan mata dia tengok.
By his or her naked eyes. Bukan pergi intai rumah orang, bukan. Itu tak dibenarkan. Ya, dia tengok. Maka hendaklah dia ubah. Perintah wajib. Yang pertama perintah bagaimana? Dengan tangan dia. Tak boleh yang tu. Biasanya yang tu penguat kuasa lah, pemegang undang-undang tu kan. Tak boleh yang itu. Yang kedua, dengan lisan, tegur. Sekarang maknanya automatically dengan tulisan kita tulis tak setuju dalam Facebook kita. Tak sepatutnya perkara ini dibenarkan. Ini mengundang kemurkaan Allah. Ya. Tak mampu juga. Mesti hati ni tak reda, marah, benci. Ya, jangan kita rasa biasa, tak rasa apa-apa. Ya, seperti angin lalu, seperti menuang air di atas daun keladi. Nothing happen. Ini bahaya. Ya, itulah selemah-lemah iman. Kalau dah tak rasa apa-apa, maknanya iman telah terbang dari diri kita. Sebab tu pentingnya ilmu. Kita tahu ini mungkar. Mesti mungkar. There is no compromise on these issues. So we have to be firm. Ya, yang ini ma'ruf, isi sokong. Itu sikap. Ya, sikap seorang mukmin yang sepatutnya. Ya. Jadi berhukum, dan hukum kita tahu agama ini datang dengan 3 perkara. Agama kita, ajaran, aturan dan hukum. Hukum adalah kemuncak, di ultimate. Ya, preventive or corrective measure. Nak betulkan orang yang tak boleh diatur dengan aturan dan ajaran. Ya, dia langkau, dia langgar. Macam kita lah, undang-undang jalan raya. Ada orang yang well disiplin tu kan. Walaupun pukul 3 pagi, traffic light merah, dia duduk diam je tunggu. Tu taat subuh tu. Ya, ajaib tu, bab tu taat pula. Ya, bab agama tak taat, langgar semacam. Tu. Ya. Jadi, ada orang dalam urusan agama ni, dia langgar. Ya, dia langgar. Dia langgar. Seperti orang yang terjatuh dalam perzinaan umpamanya. Waliyahzubillah. Quran turun, surah An-Nur. Ayat 1 sampai ayat 26. Cerita bab tu. Ada orang, dia mencuri hak orang. Ada pula hukum, iaitu dipotong tangan. Macam mana SOP-nya? Dijelaskan. Dan semuanya, end result, purpose dia adalah untuk preventive measure. Hukum satu orang untuk menyelamatkan orang lain. Ya, satu dijatuhi hukuman, tapi ia akan mendapat manfaat jutaan. Tak akan ada orang berani. Betul kan? Ya, itulah hebatnya undang-undang Allah. Undang-undang manusia, satu jatuh di hukuman, yang lain beratur nak berbuat. Menakjubkan. Masuk penjara, istirahat. Makan free. No need to pay rent bulanan, tak payah. Makanan kena bayar, tak payah. Istimewa. Tu. Ya, disebat, tak banyak pun. Ya, boleh dibilang dengan jari. Contoh, kalau berzina, ya dalam hukum Islam, yang belum kahwin 100 kali sebatan, dibuang daerah selama setahun. Kalau zina muhsan, dah pernah berkahwin, dihukum rejam sampai mati. Kalau tuduh orang berzina, bid'ah, dapat datangkan 4 saksi, hukum qazaf disebat 80 kali. Kesaksian tak diterima, dihukum sebagai fasik, kecuali dia bertaubat. Tengok hukuman. Sampai dalam keluarga pun, kalau suami tuduh isteri tanpa dapat mendatangkan saksi, dia tengok by his eyes. Tapi tak boleh bawa saksi. Islam letak satu kaedah yang mana-mana undang dunia, cipta manusia pun tak boleh mengalahkan dan mengatasinya. Buat apa? Sumpah 4 kali. Yang kelima, laknat atas dia kalau dia berdusta. Tu immediate result. Ya, sebab Allah Ta'ala yang memerintahkan seperti itu. Bagi wanita pula yang dituduh, dia juga bersumpah 4 kali. Yang kelima, ya, dia nak menafikan tuduhan tu, juga nanti murka Allah atas dia. Dan terfasahlah perkahwinan selama-lamanya. Tak boleh kahwin dah selama-lamanya. Dan Allah tunjuk result itu. Dalam kasus, di zaman Nabi SAW ada berlaku 2-3 kes. Lelaki itu tuduh isteri dia. 2 suami yang berbeza ni, tuduh. Akhirnya Nabi SAW sebut. Dan nanti tengok, yang lahir anak tu bagaimana. Cirinya sendiri-sendiri, maka benarlah yang lelaki itu. Jika tidak, dia berdusta. 2-2 kes itu, yang menangnya adalah lelaki. Benar tuduhannya. Dan anak yang lahir itu persis seperti ya, lelaki yang dituduh. Yang berselingkuh dengan isteri mereka itu. Itulah agama. Ya, maka bila ditegakkan hukum ini, maka wujudlah negara yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik, berkah dan mendapat pengampunan daripada Allah. Aman, tenang, menikmati. Ya, sebab apa? Sebab menguruskan negara diuruskan oleh pemerintah, iqamatud din wa siyasatud dunyabi. Ya, menegakkan agama, mentadbir negara dengan berpandukan agama. Itulah yang sepatutnya kita inginkan, betul kan?
Tapi apa nak buat? Allah uji kita di zaman sekarang seperti ini. Ya, makin banyak musibah melanda dari hari ke hari. Makin sulit, makin payah. Jadi apa yang Allah ajar kita? Bersabar. Apa yang Allah ajar kita? Change. You have to change yourself. Dekatkan diri pada Allah. Apa yang perlu anda buat? Iaitu banyak berdoa kepada Allah. Bergantung pada Allah. Perbaiki diri. Ajak manusia kepada ketakwaan. Bukan menghina, mencela. Bukan memusuhi. Bukan. Bukan berseketa, bukan bergaduh. Tapi yang berlaku sekarang seperti itu. Ya, keluar daripada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Akhirnya Allah akan biarkan kita haywire. Going nowhere. Tentu agak. Ya. Tengok sekarang. Dah banyak Allah uji kita dari sisi dunia. Ya, kita tengok inflation rate tinggi tak? Tinggi. Betul kan? Dulu graduate, sekarang betulkan saya kalau salah. Zaman saya dulu degree kalau keluar masih average boleh dapat gaji 2,000 lebih. Sekarang graduate sama juga gaji lebih tu. Tapi in term of economic wise, living cost, ya Allah. Nak beli rumah mampu tengok je lah. Betul kan? 2,000 gaji, boleh berkahwin, boleh ada rumah, boleh ada kereta. Bayang zaman tu. Zaman sekarang. Die standing ya. Ya. Rumah sewa itu pun kecil je rumahnya. Tengok. Tak sedar ke kita, ini bukankah dia musibah daripada Allah? Tu kita kena relate ke situ. Kita ni cause and effect-nya nampak di dunia je. Tak. Agama kita ajar seperti itu. Sebab bila manusia jauh daripada Allah, Allah akan turunkan pelbagai kesulitan dan kepayahan. Baik, kembali. Yang ke-9. Jadi mudah-mudahan Allah kurniakan kita pemimpin yang beriman dan bertakwa, ya, agar mereka dapat berjalan di atas jalannya yang diperintahkan oleh Allah. Yang ke-9. Taat kepada para penguasa, para pemimpin. Ta'atul hukam awil ulama awil masyayikh. Iaitu taat pada para penguasa, ulama dan syekh. Ni taat dari sisi apa? Dia ketaatan tadi dua sisi. Satu taat yang wajib, satu taat yang dilarang. Yang di sini ni maksudnya apa? Yang dilarang. Iaitu ketaatan pada mereka dalam masalah yang bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis sahih. Ya, syirik semacam ini disebut ya wahada syirkut ta'ah, iaitu syirik dalam ketaatan. Taat kepada makhluk dalam hal yang ma'ruf, yang Allah telah tetapkan. Wajib kita taat. Ya, yang tidak wajib kita taat dalam hal yang bercanggah dengan perintah Allah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam hal maksiat kepada al-khaliq, yakni Allah Taala. Bila pemerintah memerintahkan kita berbuat sesuatu yang mungkar, ya, maka hendaklah kita tidak taat. Tidak taat walaupun ia dikenakan pelbagai tindakan. Ya. Kalau dalam kasus kita ada tak? Tak ada rasanya Ada tak pemerintah larang kita pergi solat? Datang dengan kuliah? Tak kan? Tak. Ya. Tapi di setengah negara berlaku tak boleh dia pergi ke masjid. Ada. Ini negara Islam yang diperintah oleh umat Islam. Negara orang kafir memanglah banyak berlaku. Seperti apa yang berlaku di negara China, betul kan? Apa etnik Islam China tu? Dia nak memurtad, nak mengkafirkan, betul kan? Maksudnya Uyghur, Uyghur tu kan? Begitu juga yang di India. Tengoklah betapa adilnya Islam. Islam, siapa pun yang berada di dalamnya, orang kafir jenis apa pun, selamat mereka. Dijamin nyawa mereka. Dijamin hak-hak mereka. Tapi bila Islam dikuasai oleh orang kafir, hilang semuanya. Ya, benarlah Allah menyebut orang-orang kafir ini, ya, mereka musuh kepada Islam. Islam itu aman, menjaga kemuliaan. Baik. Allah Ta'ala berfirman, ya, dalil terhadap larangan taat pada pemerintah, ulama dan syekh yang menyimpang. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan yakni juga mereka mempertuhankan Al-Masih, putera Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Rabb yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maha suci Allah daripada apa yang mereka persekutukan. Surah At-Taubah
surah yang ke-9 ayat 31. Huzaifah radhiyallahu an menafsirkan ibadah, yakni penyembahan dalam ayat tersebut, ayat tadi, dengan ketaatan terhadap apa yang dihalalkan dan diharamkan oleh ulama Yahudi pada kaumnya. Ya, tengok Allah bagi contoh tentang ahlul kitab. Ya, knowledgeable person. Ya. Orang yang paling banyak diutuskan rasul. Mereka bukan orang jahil seperti orang Arab Badui, bukan. They are very highly educated, very experienced in term of knowledge. Ya, very well versed. Bukan orang biasa. Tengok, menakjubkan luar biasa pun terjatuh dalam penyimpangan, bahkan sampai kepada mempersekutukan Allah. Jadi apa nak heran orang Islam? Betul kan? Sebab syaitan, tu kata syaitan very well experienced. Dia tahu sangat macam mana kelemahan manusia. Syaitan dia tahu kelemahan kita kat mana. Ya, sebab ketika Allah menciptakan Adam AS, dia tengok, dia tahu kelemahan kat mana. Dan dia boleh akses pada kita, masuk dalam badan tu kan. Merusi darah-darah yang bergerak tu, dia bergerak di situ. Itu enemy yang paling sulit untuk kita hadapi. Dia tak nampak, dia nampak kita, kita tak nampak dia. Tapi kita tetap dapat, Allah bagi sense boleh merasai kehadirannya. Bagaimana? Menerusi bisikan-bisikan dia tu. Ni contoh dalam kuliah kan. Ahli dia tidur, asyik benda sama ceramah. Sekejap lagi hilang lah fokus dia. Kita pun ikut dia, ikut arahan dia, instruction dia. Dengan taatnya ikut. Akhirnya lain dia. Macam tu. Tapi yang peliknya bila kuliah nak habis, segar muka. Dia kata wake up, wake up. Time to wake up. Ya, kuliah dah habis. Bila nampak atas meja makanan, bersemangat dia. Contoh, kat sini lah, tempat lain. Jadi kalau kita ada tools ni, kita senang lawan syaitan. Kita takkan turut hawa nafsu dan syaitan. Hawa nafsu dengan syaitan ni dua driver yang paling utama. Both collaborate each others. Betul kan? Nak lawan dia bukan payah. Ya, dengan peralatan tools dia, iaitu dengan ilmu, keimanan, ketakwaan, sifat yang takut pada Allah. Maka dengan itu dia akan jadi forcing factor, pushing forward. Bukan backward, lawan. Macam mana kita nak letak tu? Tu kalau kita ada senang. Tak patut aku duduk dalam kuliah aku tidur. Tu senang lawan dia, lawan. Betul kan? Contoh lah. Jadi kalau kita dah tahu trik-trik syaitan tu, insya-Allah kita dapat hadapi dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang Yahudi ni, mereka menyimpang terlalu sangat. Ya, mereka orang Yahudi ni sifat khas dia merasa dia lebih mulia daripada seluruh bangsa di atas muka bumi ni. Bangsa lain itu adalah bangsa ibarat haiwan yang berkhidmat untuk mereka. Ya, mereka suka mentazkiyah diri mereka, mereka rasa yang terbaik, yang terhebat, yang terbetul. Ya, dan mereka merasa dimuliakan oleh Allah. Dan mereka merasa mereka adalah ahli syurga. Kalau masuk neraka pun sekejap nanti akan masuk syurga. Lalu Nabi SAW membantah seluruh dakwaan-dakwaan mereka. Kalau begitu, kenapa kamu tak minta mati, disegerakan mati? Kalau kamu kata masuk di syurga kan? Minta mati segera. Kan masuk syurga tu lebih nikmat. Buat apa kamu susah hidup di dunia? Terbungkam mereka itu. Quran sebut pelbagai. Bagaimana Nabi SAW nak membantah karenah-karenah mereka yang pelbagai. Itulah kejahatan orang-orang Yahudi. Dan orang Nasrani. Sebab itu kita dilarang daripada mengikuti mereka. Tetapi yang dilarang itulah umat Islam terjatuh. Ya, sehingga dalam hadis disebut, ya, umat Islam ni akan ikut mereka sejengkal, sahata demi sahata sampai masuk lubang, dok pun mereka masuk. Sebab apa disebut dok? Tak disebut lubang binatang lain lah, sebab dok. Sebab dok ni perangai dia masuk satu laluan dia. Pintu tu lah masuk, pintu tu lah keluar. Dan dalamnya berdiri sulit. Sampai tahap tu boleh masuk. Boleh ikut. Ya. Tak ada satu. Sulit kan kita nak lepas. Sebab tu kalau kita baca protokol Zion, buku ada buku tentang protokol Zionis macam mana misi dia nak merosakkan orang Islam. Target dia orang Islam nombor satu. Ya. Sebab orang Islam lah benteng keselamatan dunia. Benteng. Ya. Kalau kuat Islam ni, orang kafir pun inginkan orang Islam tu datang memerintah negara dia. Sebagaimana yang berlaku pada zaman Khalifah Islam dulu. Betul kan? You are welcome. We are ready, prepared to receive you as our ruler. Sebagaimana Umar radhiyallahu anhu datang dengan bala tenteranya yang kemudiannya menakluki Baitul Maqdis. Yahudi Nasara ada semua kat situ. Tak tahan. Dia di bawah pemerintahan kerajaan Rom yang zalim. Itulah betapa the beauty of Islamic punya pemerintahan. Adil. Ia sangat adil. Ya. Sehingga hukuman itu, ya, pernah dalam peristiwa itu bagaimana seorang orang yang memiliki kedudukan dalam kerajaan Islam melakukan kezaliman pada orang Yahudi. Lalu didatangkan di depan, dihukum, ya, dengan adil.
Iaitulah Islam tak pernah kenal diskriminasi. Orang yang salah, siapa pun dia, anak sultan kah, anak Perdana Menteri kah, anak siapa pun, tetap dijatuhi hukuman. Hingga Nabi SAW menyebutkan, jika Fatimah mencuri, akan dipotong tangannya. Radhiyallahu anha. Tu, sampai tahap tu jaminan agama kita. So, kita Alhamdulillah, be proud of Muslim. Apatah lagi sebagai seorang Muslim, yang benar-benar nak berjalan di atas jalannya, ya, yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Orang Yahudi ni tengok Allah hina mereka. Mana ada bangsa yang ditukar rupanya jadi apa? Jadi babi dan kera. Tentang kisah iaitu hari Sabtu. Betul kan? Yahudi ni dia memang putar belit, putar alam. Very creative. Betul kan? Creative at wrong side, at wrong purpose. Allah larang uji dia. Banyak. Ya, larang jangan tangkap ikan pada hari apa? Hari Sabtu tentang kisah Ashabus Sabt tu dalam Quran. Dia otak dia geliga. Sebab hari lain ikan tak banyak. Hari Jumaat dia buat apa? Dia buat alu tu kan. Daripada laut tu buat alu, biarkan lalu. Lalu buat sini satu tempat. Nanti akan berkumpul dekat sini. Tu. Hari Sabtu ikan dah penuh. Tunggu hari Ahad datang, ambil saja. Panen dia pak. Dia nak menipu Allah sampai tahap tu. Akhirnya diubah jadi kera dan babi. Dan akan ada nanti zaman manusia diubah wajah yang menjadi kera dan babi. Di zaman kita belum berlaku lagi. Kalau tak silap tu bila berluasnya muzik dan berbagai lah. Tu. Ini zaman kita. Ya, wallahu alam. Selesai. Kita masuk bahagian yang ke-21. Ni beberapa bab ni banyak berkisah tentang kuburan So be patient. Kenapa Syekh rahimahullah ulang dan tekan bab yang sama ni dengan bentuk yang bervariasi? Sebab dia berlaku. Tak pernah hilang ni sampai sekarang. Sejak zaman Nabi Nuh AS. Sebab itu disebut begini. Apabila sesuatu perkara yang menyimpang daripada agama, dia keluar daripada aturan dan tak dicegah, dibiarkan, maka akan sulit, seolah-olah impossible untuk nak eliminate. Benar tak? Sejak zaman Nabi Nuh AS, kesyirikan masuk melalui pintu pemujaan terhadap orang-orang soleh yang telah mati atau yang hidup, sama ada ketika dia hidup atau dia mati, di kuburannya itu dijadikan perayaan tempat ibadah. Sampai sekarang. Bahkan sekarang makin menjadi wabak yang sangat berbahaya. Lebih bahaya daripada COVID tu. Memang lebih bahaya daripada COVID. COVID itu membinasakan tubuh badan saja dan nyawa. Yang ini membinasakan agama. Tapi orang lebih takut daripada COVID tu kan. Ni COVID dah selamat dah, lupalah. Ya, maka berluasa kembali maksiat. Ajaib betul Kejut tengok on stage boleh bercium lelaki sama lelaki. Ya Rabbi. Sungguh. Banyak kelompok itu. LGBT Plus Q. Ya? Plus Q. Apa tu? Cuma ada istilah baru orang belajar hari ni. Nampak kita mesti takut kepada Allah. Ya Allah. Dulu ada, memang benda ni ada. Terutama budak-budak sekolah asrama. Asrama lelaki, asrama perempuan. Istilah asrama lelaki. Ya, di asrama lelaki berlaku. Sebab tu di setengah sekolah, kat Malaysia saya tak pastilah, tapi Indonesia, sekolah ramai pelajar kan, sekolah agama ni. Malam dia tak tutup lampu asrama lelaki. Dia buka. Sebab nak tutup benda ni. Dan banyak kes berlaku. Pelajar sama pelajar, guru dengan pelajar. Siapa duduk asrama, insya-Allah dia ada experience. Bahkan barangkali dia experience by his or her naked eyes, tengok sendiri in front. Bahaya. Apa itu zaman dulu, zaman saya sekolah. Tahun 80-an. SPM. Duduk asrama. Ni sekarang, ni lagi easily accessible tekanlah ke mana pun. Lagi cepat dia. Sekarang budak-budak kecil tu lagi well experience Cukup bahaya kan. Kau tengok laporan-laporan cikgu takut dengar. Doa kepada Allah. Ya, agar anak keturunan kita selamat daripada terjatuh dalam perkara seperti itu. Dan sekarang berani melakukan terang-terangan. Dan masyarakat kata it's okay. Dia own what? Dia own right, dia own freedom tu kan. Dulu freedom of expression, now freedom of action and selection. It's up to me lah. Ya. Saya yang my destiny. So apa you peduli? Kita pula tak peduli juga. Lantak engkau lah nak masuk neraka.
Bukan begitu. Tak boleh lantak-lantak ni. Kita juga ikut terlibat. Nabi SAW ajar dah. Ya, jangan biarkan. Baik. Bab 21. Kuburan dan tempat ziarah. Saya ingat lepas ni habis dah bab kuburan ni. Betul lah. Bab kedua-dua dah masuk bab spesifik tentang kerosakan dan bahaya. Baik. Kuburan dan tempat ziarah. Ya. Kuburan-kuburan yang banyak kita saksikan di negeri-negeri Islam seperti Syam, yakni Syria, Iraq, Mesir dan negeri Islam lainnya. Kalau di zaman Syekh rahimahullah tulis ni, kita tak dapat nak visualize lah, nak imagine, betul kan? Sekarang senang, kita tak pergi pun boleh tengok oleh YouTube. Taik saja, punya banyak. Macam mana kuburan tu? Dibina, dibegahkan. Berpuluh-puluh ribu. Bila kita ingat ni, selama ni kalau kita tak dapat information ni, kita tengok kuburan orang kafir pun kita pelik. Besarnya kubur dia, punya lebar luas kawasan, batu. Ya, mewahnya. Kita sepelik rupa-rupanya di belahan negara-negara Islam yang jauh daripada kita, macam tu juga rupanya. Persis sama, bahkan lebih besar. Bahkan barangkali ada kuburan tu besar ni bangunan dia. Kubur satu ke dia, tapi bangunan besar ni. Ya. Patutnya besar ni rumah untuk orang hidup, dia buat untuk rumah orang mati. Masuk akal dia. Tengok, syaitan menjadikan sesuatu yang tak masuk akal, masuk akal. Ya, nonsense become ya, dan seterusnya. Baik. Tapi kalau tuan-tuan rumah barangkali ada di antara tuan-tuan pernah berjalan merata dunia, kalau pernah lalu ke tempat-tempat ini, tuan-tuan akan membenarkan perkataan Syekh Rahman. Contoh, cuba pergi ke Turki. Ya, dia akan bawa ke perkuburan. Selalu dia akan bawa pergi ke masjid yang di situ ada sahabat Nabi SAW, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, yang wafat di situ, sahabat Nabi SAW. Ini istimewa sahabat ni. Apa istimewa Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dan Ummu Ayyub Al-Ansari? Kasusnya adalah ketika Aisyah radhiyallahu anha dituduh dengan tuduhan jahat itu, hadithul ifk. Ada 4 golongan manusia ketika berinteraksi dengan fitnah ini. Satu yang ikut membicarakannya. Ya. Membicarakan dia, tak membenar, tak membenarkan dan tak menolak, tapi ikut campur, bercerita, berkisah, bersembang di kedai kopi bergaul-gaul lah. Yang kedua, yang neutral. Yang ketiga, jatuh ke dalamnya. Ya, berbincang, kemudian membenarkan dan menyebarkan. Dia pula jadi yang mempromosikan, menyebar luas. Yang keempat, kepala dia, leader dia, yang menimbulkan isu tu. Ya. Yang terbaiknya ada satu. Dengar berita, terus menafikan. Tak mungkin. It cannot be. Impossible. Seorang isteri Nabi SAW, wanita As-Siddiqah bin As-Siddiq, tak mungkin jatuh dalam perkara ini. Immediately, bila dengar berita, tertolak terus. Nampak tak? Bukan senang. Siapa ini golongan ni? Ni tadi, Abu Ayyub dan isteri dia. Very amazing. Ya. Sebab dia tahu, tak mungkin seorang isteri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha, jatuh dalam perkara seperti itu. Tak mungkin ada suami yang terbaik datang ke bumi boleh ganti. Betul kan? Takkan ada pengganti. Itu contoh. Jadi itu pelajaran berguna apa? Bila kita dengar berita tentang seseorang yang kita ketahui latar belakang dia, mesti kita nafikan dulu. Nafikan dulu. Jangan kita membenarkan ataupun kita 50-50. No, it cannot be. Datangkan sahaja baik. Itu kaedah dalam menerima berita, terutama berita fitnah dan pelbagai. Baik. Sungguh tidak sesuai dengan tuntutan Islam. Berbagai kuburan itu dibangun sedemikian rupa dengan biaya yang tidak sedikit. Memang besar-besar. Kadang-kadang batu marmar tu diimport daripada Itali contoh. Bukan jalan-jalan. Tak pakai. Ya, batu nisan yang orang buat di jalan tu. No, tak ada standard macam tu. Ni imported marble tu pun limited. Jangan main. Ya. Agama tak suruh seperti itu. Ya, padahal Rasulullah SAW melarang mendirikan bangunan di atas kuburan. Jelas. Hadis muhkam, bukan mutasyabihat. Ya. Tak terbuka untuk interpretasi yang berbagai. Tengok Nabi SAW. Naha Rasulullah SAW an yujassasa al-qabru wa an yuq'ada alaih wa an yubna alaih. Rasulullah SAW melarang mengapur kuburan. Warna kan dia. Kapur apa? Putih. Tengok kuburan sekarang, dikapurkan tak? Dia mana benting tak? Frame dia, frame. Itu kan binaan. Duduk atas kuburan. Dan mendirikan bangunan di atasnya. Kemudian ada timbul syubhat. Tu kuburan Nabi SAW kan ada bangunan.
Betul kan? 4 skor tinggi. Apa jawapan? Memanglah bangunan. Sebab asalnya itu adalah rumah, bukan kuburan. Rumah Aisyah radhiyallahu anha bangunan ke apa? Bangunan. Tapi itu ada perbahasan khusus lagi. Ya, nak menolak syubhat-syubhat orang yang ya suka kepada kuburan untuk dihiasi, ya, dimegah-megahkan dan berbagai lagi. Sedang dalam riwayat yang sahih oleh At-Tirmidzi disebutkan pula larangan menulis sesuatu di atas kuburan. Tulis pun tak boleh. Termasuk di dalamnya menuliskan ayat Al-Quran, syair dan sebagainya. Tengok kuburan kita, ada tulisan tak? Nama, meninggal bila, Al-Fatihah. Komplit dah. Ya? Oh, selawat apa dah? Selawat tambah lagi. Ada lagi tak tambah? Nampak? Kalau kuburan orang Syiah tak gambar. Tak gambar. Ulama-ulama dia lah. Sebab apa? Kuburan ni adalah tempat yang hendaknya very simple, betul kan? Sebab dah mati dah. Apa manfaat dia dihiasi? Kita tak tahu bagaimana kondisi dia di dalam tu. Ya? Tu. Kalau dah boleh dihiasi, tentulah dia ketika nak dikebumikan, diri dia sendiri itu dihiasi. Mana lebih utama? Hiasi kuburan ke hiasi diri dia? Sebelum kita nak tanam. Dia betul kan? Bagi pakaian yang cantik. Ya, bagi wangi-wangi yang world class punya. Pakaikan pakaian hiasan. Patutnya begitu. Tak. Pakai kain 3 helai warna putih. Murah pula tu. Diikat ke tu? Ikat sini, ikat kat sini, ikat kat kaki. Ikat ke pucuk ni. Letak dalam tu. Ya, letak pula atas tanah. Tanah sama ada lahat atau sak yang tepi. Lahat yang tepi. Atas tengah. Begitu je modelnya. Tak dipakaikan serban, tak dipakaikan jubah. Itulah Nabi SAW menunjukkan contoh. Tiba-tiba kuburan itu diperindahkan. Kalau sekarang lagi ekstrim. Betul kan? Dia letak bunga macam-macam atas tu. Bunga lah. Batu nisan tu dibalut dengan kain lah. Macam-macam lah. Pasang lampu lip-lip-lip. 24 hours. Bercahaya siang malam. Kemudian berbondong-bondong manusia datang kepadanya. Ambil berkat. Cium batu nisan. Macam-macam ya Allah. Kau cium batu tu apa faedahnya? Satu batu je atas muka bumi ni suruh cium. Batu apa? Hajarul Aswad. Itu pun kalau tak boleh jangan duk paksa. Jangan duk tolak-tolak berebut. Naik pijak orang. Dilarang. Betul kan? Cukup lambai sudah. Tu. Ya. Ni syaitan menghiasi. Tonton tarik lah dalam YouTube tu. Tengoklah ya Allah. Dia buat macam-macam ritual. Berjoget lah. Zikir berjoget. Nampak? Dia tukar joget-joget yang rock apa semua tu, dia tukar version joget Islami. Di mana? Di kuburan. Hilang akal sungguh manusia tu. Tapi orang ikut. Ya. Sebab tu jangan ikut amalan manusia, ikut amalan Nabi SAW. Tengok Nabi SAW buat tak seperti itu? Para sahabat buat tak? Para tabi'in buat? Tak buat. Tiba-tiba orang zaman sekarang buat, kita ikut dia dengan alasan tuan guru, Tok Syekh, Pak Kiai, Habib. Bukan. Apatah lagi orang di zaman sekarang. Tak akan sekali-kali sama kedudukan mereka, sealim apa pun mereka, setinggi ilmu mereka, macam mana tak akan sekali-kali dapat mengungguli generasi terbaik. Sehingga Umar radhiyallahu anhu berkata tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia seorang orang ni. Jika ditimbang iman Abu Bakar As-Siddiq dengan seluruh penduduk muka bumi ni, nescaya berat lagi iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Dan alangkah baiknya jika aku menjadi satu bahagian rambut tu, berbulu daripada yang ada di badan Abu Bakar As-Siddiq. Tengok. Ya. Tak akan dapat banding. Mereka sebaik-baik manusia yang kita hendaknya teladani. Dan itu pun diperintahkan oleh Allah. Jadikan mereka itu sebagai our reference. Quran sebut begitu. Hadis pun sebut begitu. Jadi selamat tak? Senang tak? Senang. Agama ni mudah. Tetapi akhirnya jadi sulit, jadi rumit. Dengan berlaku banyaknya penambahan-penambahan. Sebab itu agama ni, kalau yang original punya version, dia mudah. Tengok zikir Nabi SAW. Paling maksima, zikir yang mutlak, zikir muqayyad, yang diikat dengan waktu, ikat dengan tempat, ikat dengan cara, maksima 100 only. Bentuk apa pun. La ilaha illallah 1 kali. Istighfar maksima pun 1 kali. Apa lagi? Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Itulah. Boleh zikir. Adapun yang mutlak, serah pada kita. Tanpa pembatasan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tiba datang Tok Syekh, dia kata sehari 70,000 tahlil.
Datang Tok Syekh ni kata, Fatihah, Bismillah, 483. Datang yang ni pula 919. Mana kau dapat? Emas asli 919. Itu rekat saya lah saya sebut. Tapi tak mustahil tu kan? Macam-macam besi dia. Mana dia dapat angka tu? Angka pula unik-unik pula. Dan dalam firqah sesat di kalangan umat Islam ada satu firqah batiniyah. Dia agama huruf, agama angka. Setiap huruf-huruf alif, ba, ta, tu titik tu semua ada makna pada dia. Sampai tahap tu Nabi SAW nama mim, ha, mim, dal tu ada makna. Mim ni apa? Kepala. Ha tu badan, dada, bagai-bagai. Sampai tahap tu ada rahsia setiap huruf. Dalam Facebook group dia punya ramai orang. Betul kan? Cak ada buku, berjilid-jilid tu dia buku. Cekak. Ini semuanya adalah ujian bagi kita. Kita akan takjub tengok pada dia, tulisan dia banyak. Berjilid macam ni. Tebal-tebal lah tu. Kita pun very highly kreatif lah dia tulis. Tapi tulisnya semua sedikit Quran dan hadis. Kita dengar dia kuliah, dia ceramah, baca Quran pun tak betul. Betul kan? Berapa orang ada tu? Tak ditangkap. Ajaib. Yang menyampaikan Quran dan hadis dia yang ditangkap. Yang dihalang, yang dicegah. Itulah keajaiban zaman. Nampak tak? Itulah ujian. Allah datang ujian seperti itu. Itu belum Dajjal datang lagi. Datang Dajjal, berapa banyak jatuh. Betul kan? Dia bawa syurga, dia bawa neraka. Dia bagi offer ni. Okay, you follow me. In return, you dapat ni. Apa lagi? Ya. Ini sebelum datang Dajjal, dah banyak dah orang yang berguguran dan berjatuhan. Banyak dah manusia yang mengikut kelompok-kelompok. Tak terhitung sekarang. Apa grup tak ada ni? Kalau kita nak masuk, nak duduk situ. Macam-macam. Grup apa? Tarikat tu, tarikat ni semua ada. Ajaran kebatinan ada. Semua ada. Daripada grup agama sampai ke grup dunia. Macam-macam. Salah pilih, habis. Ya. Tu. Baik. Berikut ini hal-hal penting yang berkaitan dengan kuburan. Kita baca nombor 1 lah. Lepas tu kita berhenti Dan 6.30. Kebanyakan kuburan yang diziarahi itu adalah tidak benar. Kuburan palsu. Tapi berbondong manusia. Ini proven tu. Ada pernah satu kubur tu mereka ziarahi bagai-bagai. Tengok-tengok tak ada apa dalam tu. La ilaha illallah. Tengok Allah nak tunjuk dalil tu depan mata. Dikorek-korek orang. Tengok apa ada. Nothing inside. Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma misalnya. Ya. Iaitu cucu Nabi SAW. Beliau radhiyallahu an mati syahid di Iraq. Dan tidak dibawa ke Mesir. Kerana itu kuburan Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma yang didakwa di Mesir itu tidak benar. Di Mesir pun ada dakwa kuburan. Ada berapa banyak kubur ni. Bukti yang paling kuat atas kuburan tersebut adalah bahawa kuburan Al-Husain radhiyallahu an ada pula di Iraq dan di Syam. Banyak tempat. Ya. Bukti yang lain iaitu bahawa para sahabat tidak menguburkan mayat di dalam masjid. Hal itu sebagai pengamalan daripada sabda Rasulullah SAW. Qatalallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah Ta'ala melaknat orang-orang Yahudi. Kenapa? Sebab mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ya, sebagaimana hadis Ummu Salamah radhiyallahu an ketika menceritakan pada suaminya Nabi SAW tentang perbuatan orang-orang Ethiopia ketika hijrah ke Habasyah kan. Ada hiasan dan tempat dia. Kemudian bila mati orang-orang ahli-ahli ulama dia, maka ditanam di dalam masjid. Dibuat apa? Rumah ibadah tempat mereka itu. Tu. Ada ni. Alim-alim ni, tok-tok guru, dia meninggal, dikuburkan dalam masjid. Ada. Di tempat kita tak lah. Tak tahulah. Ada kat mana-mana. Tapi, kalau negara jiran, di India, ada. Dalam masjid dia duduk, kubur dia. Jadi kalau orang solat, menghadap ke siapa? Dia menghadap pada dia. Padahal solat jenazah tak ada sujud dan rukuk. Dilarang. Ya. Jadi, hikmah dari pelanggaran tersebut adalah agar masjid-masjid terbebas dari syirik. Allah Ta'ala berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Surah Al-Jin ayat 18. Larangan tegas, jelas. Ya, sebab itu kuburan dan masjid tak boleh bersatu di satu tempat. Kena diasingkan. Ya, menurut riwayat yang terpercaya dan benar, Rasulullah SAW adalah dikuburkan di rumah beliau SAW, tidak di dalam Masjid Nabawi. Ini kan orang-orang yang mengatakan apa salahnya? Ya, kuburan di kuburan sekali dengan masjid, di tepi masjid, depan masjid, belakang masjid, bahkan dalam masjid. Sebab kubur Nabi SAW di masjid, dalam masjid. Tu. Lalu bagaimana nak bantah?
bantahannya adalah Nabi SAW yang memang perintah, ada kenyataan, iaitu setiap Rasul, ya mereka, di mana mereka meninggal, disitulah mereka dikebumikan. Itu kaedah khusus untuk para anbiya. Jadi Nabi SAW wafat di mana? Di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan berbetulan rumah-rumah isteri Nabi SAW, isteri-isteri Nabi SAW, dia sebelah masjid saja. Diatur, betul kan? Dekat dengan masjid. Sewaktu masjid itu diperluaskan, masjid ini diperluaskan di zaman Umar, di zaman Uthman radhiyallahu anhuma. Tapi mereka tidak memperluaskan masjid itu ke arah rumah Nabi SAW, rumah isteri-isteri tadi, tapi arah lain. Tapi bila dikabur di kawasan ini, iaitu pada zaman khalifah ni, dinasti. Tetapi kemudian orang-orang daripada dinasti Umayyah memperluas masjid tersebut. Ialah dengan keperluan ramai orang, tak muat, kan sebagaimana sekarang. Dan memasukkan kuburan Nabi SAW, memasukkan rumah Aisyah radhiyallahu. Bukan rumah Aisyah saja, semua rumah-rumah masuk. Ya. Sebab tu tak adalah rumah-rumah macam tu kan? Ke dalam masjid. Ini berlaku bila ni? Zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Kerajaan Umayyah. Pada tahun 88 Hijrah. Ketika itu semua para sahabat Nabi SAW sudah wafat. Kalau ada salah seorangnya beri pandangan dilarang, jangan buat. Tapi ialah pemerintah. Dia nak buat, dia buat. Dia peduli apa? Tu. Ya. Jadi maknanya perbuatan pemerintah bukan hujah. Ya, hujahnya adalah perintah Allah dan Rasul. Sekarang ini kuburan Al-Husain radhiyallahu an berada di dalam masjid. Ni masjid. Sebahagian orang bertawaf di sekitarnya. Ya. Di mana tadi? Di Iraq itu. Ya. Suatu hal yang sungguhnya tidak boleh diminta kecuali pada Allah. Seperti memohon kesembuhan dari sakit, menghilangkan kesusahan dan sebagainya. Sebab agama menyuruh kita agar meminta hal-hal seperti itu kepada Allah semata. Dan agar kita tidak bertawaf kecuali di sekitar Kaabah. Allah berfirman, wal yattawafu bil baitil atiq. Dan hendaklah mereka melakukan tawaf di sekeliling rumah yang tua itu, iaitu Baitullah. Surah Al-Hajj ayat 29. Jadi ini realiti yang berlaku. Kita boleh cross check ni kenyataan Syekh rahimahullah sekarang dah senang. Kita masuk dalam YouTube, kita boleh tulis situ kuburiyun. Kubur Q-U-B-U-R-U kuburiyun Y-U-N. Ajak lagi keluar. Tekan situ image ke, tekan video ke, kita tengok. Kita akan terkejut macam ni ke agama. Sampai sujud tu menghadap ke kuburan. Dia sampai duduk situ, bernasyid, berkompang, bergendang, berkasidah. Hiruk pikuk, terpekik terlolong. Bayang. Padahal perkuburan adalah tempat yang sangat sunyi lagi sepi. Betul kan? Ada adab dan etika bila pergi ke kuburan. Agama aja. Dia langgar semuanya atas nama agama. Agama mana? Besi guru mereka. Bukan besi guru segala guru. Iaitu Nabi SAW. Wallahu a'lam. Ya. Jadi mudah-mudahan kita selamat. Kalau kita melihat ada orang berbuat seperti itu, distance ourselves. Stay away from them. Never follow their footsteps. Immediately we have to reject against those practice. Because it's not allowed by our agama. Walaupun yang berbuat itu, kita takjub dengan penampilan. Sebab itu saya selalu sebut, kaedah agama bukan diukur kebenarannya dengan orangnya, dengan penampilannya, dengan manis tutur bicaranya, dengan baik, lembut akhlaknya. No. Itu by first impression banyak orang tertipu. Kita lihat sejauh mana penampilan, perbuatan, ucapan muafakah dengan qala Allah wa qala Rasul. Dan tentu ini memerlukan apa? Knowledge, betul kan? Kalau tak ada knowledge, kita akan jatuh. Apa pula ada orang lain kata, takkan dia tok syekh, guru, belajar kat Mekah 30 tahun tau. Engkau apa belajar? Ya, guru kau siapa? Google. YouTube. Dia bagi buah tu KO. Nampak? Itu syubhat juga. Syubhat di zaman sekarang. Kalau lulusan apa? Dia pergi tanya begitu. Agama kita bukan macam agama lain. Agama kita ni, semua orang adalah accessible. Kewajipan belajar agama. Bidang apa pun dia. Betul kan? Tu agama kita. Bukan macam Kristian, dia ada dedicated person. Ulama' dia padri Yahudi. Ya, rabai. Kita tak. Ya, semua orang boleh menjadi alim dengan belajar. Walaupun dia main task dia, profession dia dalam urusan dunia. Tapi agama, ya barangkali dia lebih tahu, lebih faham, lebih benar daripada orang-orang yang berpenampilan, berpakaian atau mengatasnamakan agama. Sebab agama ini kewajipan semua orang. InsyaAllah banyak orang kita sambung bakinya. Yang kedua, kuburan Sayyidah Zainab binti Ali ada di Mesir dan ada pula di Damaskus. Adalah tidak benar. Boleh faham, Abang?
Tuan-tuan, okey. Soal, ada soalan apa-apa tak terkait tentang perbahasan ni? Boleh terima ke? Tak ada jawapan juga. Kalau begitu berhentilah. Tanda-tanda kena berhenti. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.